Untuk chemical properties of alkane, kita ada dua. Kita ada combustion dengan free radical substitution. Okay, ni awak padam main tak ada apa. So, apa maksud star ni? Bila awak tengok saya ada buat star dekat nama tu, so bermaksud yang ni kita ada mechanism. Okay. So, bila ada mechanism, kita ada steps untuk dapatkan produk kita. Tengok combustion dulu. Kita ada dua. Kita dah ada dalam excess dengan limited oxygen. Okay, alkane kita berapa karbon? 3 karbon. So, tengok balik nota sebelum ni. Kalau 3 karbon, okay, alkane akan wujud dalam bentuk gas. So, awak tulislah C3H8 dalam bentuk gas. Okay, so now, dia bila excess dengan limited sama je dua-dua, kita akan tambah O2. Okay, cuma beza dia, bila dalam excess awak akan dapat produk CO2 gas plus H2O liquid. Tapi kalau dalam limited, awak akan dapat carbon monoxide sahaja. Water still ada. So lain dia bila awak nak balance lah. Okay, so buat note sikit. Ingat nak balance, awak kena ikut CHO. Carbon dulu baru hidrogen, last kali baru oksigen. So carbon sini ada 3. So sini awak kena darab dengan 3. Lepas tu kira hidrogen sini ada 8. So dekat produk kita ada 2 sahaja. So kena darab dengan 4. So last kali kira total oksigen. So oksigen dekat CO2 ada 6. Tambah dengan oksigen dekat H2O ada 4 darab 1, 4. So ada total 10. Okay. So ni ada O2, so awak kena darab O2 dengan 5. So yang ni ialah balance equation kita for excess oxygen. So untuk limited, carbon ada 3 sama, hydrogen ada 8 sama. Okay, cuma kira bilangan oksigen. Oksigen sini ada 3. Dekat dalam H2O kita ada 4 oksigen. So total oksigen dekat produk kita ada 7. So sini awak letaklah 7/2. Untuk free radical substitution, first sekali kita kena identify carbon kita ni ada berapa jenis carbon. So saya label dulu carbon first start belah kanan, carbon 2 dan carbon 3. Nak tahu each carbon ni kelas mana, kita kena tengok setiap carbon ni, contoh carbon 1 dia bonded dengan berapa carbon. Carbon 1 dia bonded dengan carbon ni sahaja, carbon number 2 sahaja. So dia ialah primary carbon. Carbon yang kedua ni pula, tengok dia bonded dengan berapa carbon? Dia bonded dengan carbon 1 and dia juga bonded dengan carbon 3. So carbon number 2 ialah secondary carbon. Awak boleh tulis macam ni je, 2 theta, 1 theta indicate yang tu secondary atau primary. Carbon number 3, dia bonded dengan carbon ni sahaja, carbon number 2 sahaja. So dia ialah primary carbon. So tadi saya buat expanded sebab saya nak bagi awak clear lah. Each carbon 1, 2, 3 ni bonded dengan berapa carbon. So now, untuk buat mekanism, awak tak perlu buat semua dalam bentuk expanded. So nanti jadi crowded awak punya structure and awak pun nanti pening. So ni saya just tulis balik, tadi kita dah decide primary yang 1 ni ialah primary carbon. Primary carbon number 2 ialah secondary carbon and carbon number 3 ni ialah primary carbon. Saya nak awak salin satu nota. Okay. So untuk free radical substitution kita akan guna 2 halogen sahaja, sama ada chlorine Cl2 atau Br2. Ni just for side note. Untuk kalau kita pakai bromine, kita punya major product akan terhasil sebanyak 99% and minor product just 1%. Kalau kita pakai chlorine as kita punya reagent, kita akan dapat major and minor product in equal percentage. Just in case lah kalau soalan tanya, dia kata kat awak alkane react with halogen to produce equal percentage of products. So awak kena tahu halogen apa yang dia react. So bila dah kata equal percent of product, kita tahu alkane nanti, alkane awak akan react dengan chlorine.
So bolehlah awak siapkan semua step 1, step 2, step 3 for mechanism of free radical substitution. So tadi alkane kita dah identify kita ada two classes of carbon, kita ada primary dengan secondary. Means kita akan form major product and minor product. Awak tak perlu tulis percentage ya, sebab yang tadi tu just nota kalau soalan tak bagi kat awak halogen apa. So sekarang soalan dah bagi Cl2. So kita identify kita punya major product mesti Cl bonded to highest class of carbon. Minor product kita akan form bila Cl bonded to lower class of carbon. So kita ada highest carbon secondary, right? So nanti dekat structure CH3, CH2, CH3 ni kita akan ganti hidrogen yang warna oranye ni dengan Cl. Okey, sebab tu nama dia substitution. So draw lah awak punya major product. So nanti CH3, CH, Cl, CH3. Okay, perasan lah. Kedudukan klorid saya letak kat sini. CH3 saya letak kat bawah. Okay, dia still sama lah. Sebab nanti ni kita nak form major product dekat last step. So untuk minor product kita ada dua primary carbon. Okay, pilih je mana-mana untuk gantikan H carbon tu dengan Cl. So saya nak ambil carbon belah ni lah. Carbon belah kanan. Okay, so saya buka carbon belah kanan tu. CH3. Saya gantikan hidrogen yang warna pink ni dengan Cl. So nanti produk kita, minor produk kita ialah CH3, CH2, CH2, Cl. Awak nak buat dalam bentuk condense boleh, expanded pun boleh. Okay. Mana yang awak selesa lah. Asalkan nanti bila nak buat mekanism, kita prefer buat dalam bentuk condense ni lah. Sebab tak nak bagi serabut. Reagent dengan condition untuk free radical substitution ialah halogen in dichloromethane. So dichloromethane CH2Cl2 and kita perlukan cahaya UV. Ingat saya beritahu balik. Bila nak buat arrow, atas tu ialah reagent, bawah arrow ialah condition. Okay, so nanti dalam exam kalau awak buat dia CH2Cl2, awak letak UV kat atas arrow, ni salah nak. Awak letak CH2Cl2 UV kat atas, lagilah salah. Okay, so ingat, reagent dekat atas, condition letak bawah arrow. So let's start off with our first step, initiation. So initiation, kita akan pakai UV. Apa function UV? To supply energy for homolytic cleavage of halogen. So halogen kita Cl2, so buat Cl2 single bond Cl. Apa akan jadi? Single bond ni ingat kita ada satu elektron dekat belah kiri and satu lagi elektron dekat belah kanan. So kita perlukan dua elektron untuk form satu single bond. So kita nak pecahkan ni bond ni sebab kita dah supply UV. So awak kena tarik arrow keluar. Tapi kita tak pakai arrow yang macam ni. Yang ni kita panggil full headed arrow. Yang ni ialah half headed arrow. Ada beza antara dua ni ya. Bila full headed arrow, yang ni means kita donate dua elektron. Kalau half headed means kita just donate satu elektron. So bila donate satu elektron, awak akan dapat free radical as product.
Free radical ni nanti, ni dia titik macam ni. Okay, awak salihlah nota ni kat mana? Satu elektron keluar ke kanan, satu elektron akan keluar ke kiri. So, bond ni akan putus. Akan jadi Cl radical plus Cl radical. Okay, so kita dapat dua radical of chlorine. Saya suka saya imitate free radical substitution ni dengan proses awak nak kena cikempok. Awak ingat lagi? Awak kena cikempok terkecil. Okay. So now, tengok dekat reaktan kita. Siapa yang dah kena cikempok? Cl2 dah kena cikempok ni. Okay. Siapa lagi yang tak kena? Dia nak jangkit kat siapa? Dia jangkit dekat alkane. Alkane tak kena lagi. So, untuk step 2, awak lukis alkane awak dalam bentuk expanded kalau awak nak senang. Okay, CH3, CH, H, CH3. Okay. So ingat, kita buat mekanism only for major product. Okay, so kita nak attack, tadi major product kita tambah, kita substitute Cl dekat carbon number berapa? Dekat carbon class berapa? Carbon class secondary. So, tengok saya susun balik. Okay, daripada saya buat macam ni tadi, CH3, CH2, CH3. Okay, daripada structure ni tadi, yang expanded biasa ni secondary carbon kita, saya convert dia ke structure macam ni. Tengok ni secondary carbon kita, dia still bonded to same atom dengan CH3, yes. Dengan 2 hydrogen, yes. Dengan 1 CH3, betul? Okay, so awak kena modify sendiri structure alkane awak untuk senangkan kita punya step nombor 2. Okay, so just nak bagi tahu both structure are the same, cuma saya rearrange sebab nak buat arrow untuk attack tu bagi awak nampak sikit. So alkane tak kena cikempok lagi, so kita kena jangkitkan dia dengan chlorine cikempok. So apa jadi dekat step 2 propagation? Kita akan tukar any hydrogen daripada secondary carbon, hydrogen ni ataupun hydrogen ni, kita nak bagi alkane ni pula kena cikempok. Okay, so apa jadi? Hydrogen ni dia akan bonded dengan Cl cikempok. Okay, dengan Cl radical. So arrow ni kita nak form bond. Okay, awak buat note. Kalau kita nak form single bond, arrow has to meet. Okay. Kalau kita nak form radical, arrow kena move out. Okay, so nampak kalau nak form radical, kita bawa keluar arrow. Kalau nak form single bond, kita akan bagi 2 arrow jumpa dekat tengah. Okay, so apa jadi? Kita akan dapat side product HCl. So, hydrogen ni daripada secondary carbon ni dah hilang dah. So, carbon secondary ni pula akan kena cikempok. Dia akan jadi radical pula. So now, chlorine dah kena cikempok, alkane pun dah kena cikempok. Ada lagi yang tak kena. Okay, so tengok dekat step 2 balik. Okay, senang cerita awak salin balik siapa yang dah kena cikempok ni. Tulis dekat bawah ni. So alkane dah kena cikempok. So CH, CH3, CH3. Okay, plus. Okay, kita akan buat, dia akan react lagi dengan Cl2. So, apa jadi? Alkane kena cikempok, Cl2 tak kena lagi. So, kita kena buat Cl2
Jadi Cl2 ni jadi radical ataupun chicken pox. So kita kena buang satu, ingat kita nak form radical, nak form chicken pox, so arrow has to move out. So satu elektron akan pergi ke kanan, satu elektron akan pergi ke kiri. Elektron yang pergi ke kiri ni nanti dia akan jumpa dengan chicken pox ni, dengan carbon radical ni. So dapat produk apa? CH3 CH3. So saya highlightkan ni arrow jumpa kat tengah means kita nak buat apa? Kita nak form single bond. So dia form single bond kat sini between carbon dengan apa? Dengan Cl plus. Okay, carbon ni tadi kita dah move out kan arrow dia kan. So dia akan jadi Cl radical. Okay, habis untuk step 2. So ada yang wonder, kenapa ada dua Cl ni? Tadi kan madam dah buat Cl kena chicken pox dekat first step. Lepas tu kenapa pula ada Cl2 lagi dekat step 2 yang nak kena chicken pox? So dalam satu beaker, ingat dalam satu beaker tu kita ada banyak alkane dengan klorin. So kita ada, mula-mula kita kena buat initiation dekat klorin ni contoh. Lepas tu untuk step 2 kita pakai klorin ni pula. Okay. Ingat dalam satu beaker tu kita tak ada satu Cl, kita tak ada satu alkane. Kita ada banyak tau. So that's why kita boleh pakai Cl2 untuk first step 1 initiation dengan step 2 propagation. Yang penting kena ingat kita start dengan homolytic cleavage of chlorine dekat. So chlorine akan form chicken pox dulu, baru alkane. Untuk last step termination, kita nak form single bond daripada dia ada 3 benda tau. Okay, so kita kena buat 3 reaction. First between halogen radical dengan halogen radical, second between alkane radical dengan halogen radical, third between alkane radical dengan alkane radical itself. So apa benda saya main pick ni? Okay, mari tengok saya nak tulis. So, awak tengok balik dekat atas tadi, halogen radical, halogen yang kena chicken pox, Cl yang kena chicken pox, siapa tadi? Yang ni, awak salin je balik. Okay, Cl yang kena chicken pox plus dengan Cl yang kena chicken pox. Okay, kita nak form single bond. So, kalau single bond, ingat arrow kena jumpa dekat tengah. So, bawa lah Cl ni pergi berjumpa dekat tengah. So, apa awak akan dapat? Cl single bond Cl. Sekarang okay, satu titik ni means dia ada satu elektron. So bila dua elektron ni dah combine, so awak akan dapatlah satu single bond. So ataupun awak nak tulis Cl2 pun boleh. Second between alkane radical. So mana alkane kita yang kena chicken pox tadi? Yang ni. Salin balik. CH3 plus Cl. Ingat, dengan halogen radical. So ingat kita nak form single bond ni, step 3 semua kita nak terminate balik semua kita punya ni chicken pox ni. Tak marah ada chicken pox ni. So jumpalah dekat tengah. Kita akan dapat CH3 Cl. Okay, kita akan form single bond between carbon dengan Cl. Last, between alkane radical dengan alkane radical. So salin balik je yang atas ni sebab kita dah tahu dah yang ni alkane chicken pox kita plus dengan alkane radical juga. So saya terbalikkan struktur alkane radical ni sebab saya nak buat diorang ni jumpa dekat tengah. Baru nampak clear sikit kan. So awak akan dapatlah awak punya major product. Yang ni lah kita punya major product. Yang tadi dekat step 2 tadi. Dekat step 2 of termination. So yang ni salin balik. CH3. Okay, kita akan form new single bond between carbon ni dengan carbon ni. So inilah new single bond dia. CH, salin balik. CH3. Okay, so habis dah ada first mechanism. So saya nak awak ingat balik, step 1 kita cuma ada satu equation sahaja. Okay.
Step 1 cuma ada satu equation sahaja. Step 2, kita akan ada dua equations. Step 3, kita akan ada 1, 2, 3 equations. So in short, ingat balik, free radical substitution ni macam kita kena cikempok, dia senang berjangkit. So kita akan start first dengan halogen, kena cikempok, lepas tu alkane. Okay, lepas tu alkane yang kena cikempok, lepas tu Cl balik kena cikempok. So step 3, kita nak terminate penyakit cikempok tu, so kita kena form single bonds. So awak siapkan exercise. Dua-dua tu next kelas saya nak tengok.